Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatiriani binti Izmin, nombor metrik D2010232. Hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang kurikulum High Scope. Pengenalan di dalam tajuk kurikulum High Scope ini berfokus kepada beberapa konsep, iaitu pembelajaran aktif, menggunakan bahasa, menggambarkan pengalaman dan idea-idea, klasifikasi konsep, nombor, seriasi hubungan, ruang dan juga masa. Ini adalah penting untuk membangunkan semangat praktikal sebagai satu program kanak-kanak. Program ini menekankan perkembangan pemikiran kanak-kanak dan keupayaan memberi sebab munasabah dan kebolehan kanak-kanak mempamerkan pengalaman dengan cara yang bermakna. Selain itu, ia juga bergantung kepada penglibatan kanak-kanak secara aktif dengan bahan-bahan dan pembimbing guru yang membantu kanak-kanak membuat refleksi terhadap pengalaman mereka. Seterusnya, aktiviti-aktiviti lain juga memberi peluang kepada kanak-kanak menggunakan kemahiran perkembangan mereka dalam bahasa. Di samping itu, kesemua aspek perkembangan ini adalah penting bagi mengembangkan isi kandungan bagi sains, sosial, matematik, seni, kesihatan dan juga keselamatan, dan semua disepadukan dalam bentuk tema mengikut minat kanak-kanak. Assalamualaikum, nama saya Maya Kusuma binti Saiful Bari, nombor metrik D2010276. Saya nak terangkan tentang kelebihan dan kekurangan high scope. Terdapat 8 jenis kelebihan high scope, iaitu pertama sekali adalah model high scope dapat membantu guru dalam berkontribusi lebih banyak pada perkembangan anak. Pada model pembelajaran ini, anak dituntut untuk memilih pembelajaran apa yang akan mereka pelajari, dan dengan anak dibiarkan memilih kegiatan mereka sendiri, maka itu akan sangat baik untuk perkembangan kognitif dan bahasa anak dan membuat mereka mengingat materi lebih lama. Seterusnya, dapat membantu anak menjadi pembelajar yang aktif. Seterusnya, memiliki manfaat dalam jangka panjang bila diterapkan kepada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Yang kelima adalah membentuk kemandirian anak dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Seterusnya, dapat membantu anak agar lebih siap untuk memasuki sekolah dasar. Model high scope tidak hanya mencetak anak yang berhasil dalam bidang akademik, namun juga memiliki skill termasuk di antaranya emotional skill dan social skill. Dia ada 2 skill. Akhir sekali adalah kerja sama yang erat antara orang tua dan anak sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak. Kelemahannya pula terdapat 2 kelemahan. Yang pertama adalah dalam model high scope, anak dan guru adalah mitra kerja dalam artian tidak ada pendidikan moral dalam menghargai guru. Dan kedua adalah guru harus kreatif, menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk aktif. Kurikulum High Scope Amerika Syarikat yang diasaskan oleh David P. Wickett ini mengatakan kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif seharusnya belajar melalui aktiviti yang dirancang, dilaksanakan dan direfleksikan oleh mereka sendiri. Dengan ini, kurikulum High Scope ini sesuai untuk kanak-kanak berumur
hingga 6 tahun. Kerana kurikulum high scope ini fokus kepada pembelajaran aktif yang berpusatkan kanak-kanak untuk mencapai hasil yang memuaskan dan positif. Selain fokus kepada pembelajaran aktif, ia juga fokus menggunakan bahasa, menggambarkan pengalaman dan idea, klasifikasi, konsep nombor, seriasi, hubungan ruang dan masa. Selain itu, high scope ini juga menggalakkan kanak-kanak belajar melalui penerakaan dengan bermain melalui persekitaran dan bahan-bahan yang disediakan oleh orang dewasa untuk kanak-kanak. High scope ini melihat kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif dan berupaya menguasai pembelajaran dengan baik apabila kanak-kanak itu sendiri merancang, melaksanakan dan membuat refleksi pembelajaran. Oleh itu, kurikulum ini sangat penting untuk membangunkan pemikiran dan sangat praktikal sebagai satu program untuk kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa binti Senin, nombor matrik D2010204. Cara pelaksanaan kurikulum high scope adalah program high scope adalah berusaha untuk membuat anak memiliki beraneka keterampilan mencakup pemecahan masalah. Selain itu, kurikulum ini juga memberikan kerangka kerja bagi guru untuk membimbing kegiatan mandiri siswa untuk mencapai tujuan belajar kesinambungan. Samping itu, mengembangkan kurikulum yang melibatkan anak sebagai pembelajaran dan perencana aktif. Guru juga membantu siswa mencapai tujuan yang sejalan dengan perkembangan dan juga mendorong siswa untuk menetapkan tujuan-tujuan yang terpusat pada anak. Oleh itu, dapat disimpulkan oleh model high scope memberikan anak untuk belajar aktif serta memberi kebebasan dan anak dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran dan memberikan pengalaman dengan orang-orang sekitarnya. Demikian itu, lingkungan belajar harus dapat mendukung aktiviti belajar anak serta dapat membantu anak dalam mengembang kemampuan kognitif. Sekali, high scope menekankan untuk semua usia bahawa pembelajaran terbaik melalui pengalaman aktif dengan manusia, bahan dan lain-lain. Itu sahaja tentang cara pelaksanaan kurikulum high scope. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hurul Ani Uzma binti Arifin, nombor matrik D2010277. Di sini, saya ingin menerangkan tentang apa yang berlaku dalam kurikulum high scope tersebut. Apa yang saya faham tentang kurikulum high scope ini, kurikulum high scope membantu kanak-kanak yang cemerlang dalam bahasa dan pembelajaran kognitif. Selain itu juga, kurikulum high scope menggalakkan seseorang kanak-kanak itu berdikari, rasa ingin tahu, membuat keputusan dengan sendiri, kerjasama, kesungguhan, kreativiti dan pandai untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak itu. Di samping itu, kurikulum high scope juga amat penting untuk pembangunan pemikiran dan sangat praktikal sebagai satu program kanak-kanak. Seterusnya, program ini menekankan perkembangan pemikiran kanak-kanak di mana kurikulum high scope ini melihat keupayaan dan kebolehan seseorang kanak-kanak untuk membuat suatu pengalaman dengan cara yang bermakna. Kurikulum high scope ini juga bergantung kepada penglibatan kanak-kanak, sama ada kanak-kanak itu aktif atau tidak aktif. Ini juga melibatkan guru untuk membimbing dan membantu kanak-kanak membuat refleksi terhadap pengalaman yang dilaksanakan oleh mereka. Kesimpulannya, kurikulum high scope penting bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun untuk memberikan mereka kemahiran asas seperti menulis, membaca dan mengira.